Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel saya. Untuk video kali ini, saya nak buat nyah kotak dan sedikit review tentang salah satu produk TWS daripada Hailu, iaitu Hailu W1. Alright, so inilah dia Hailu W1 True Wireless Earbuds. Okay, so kalau korang beli peranti ini, korang akan dapat kotak dengan kemasan yang macam ni lah. Alright, so kat tepi ni dia adalah bagi tahu dia punya selling point, Dynamic and Balance Armature. Okay, ni saya tak tahu benda sebab saya bukan audiophile, so saya tak boleh nak cerita tu apa. Okay, so kat sini pula, hey, listen to me. Okay, kemudian kat sini juga beritahu dia punya selling point, Premium Sound Quality. Okay, ada gambar earbuds dia dan juga ada logo Hailu. Dan juga bawah ni dia beritahulah Qualcomm FTX Adaptive, so maksudnya dia support lah FTX. Ok, Bluetooth 5.2, ini yang menarik sebab dia menggunakan Bluetooth 5.2. ok, kemudian 20 hour battery life, ini apa yang Hailu claim lah. ok, 6 hours playback time and 20 hours with charging case, so 6 jam tu yang earbuds tu dan juga 20 jam tu charging case tu lah. ok, tu apa yang Hailu claim lah, nanti kita tengok. ok, kemudian dia dipasang dengan Qualcomm QCC3040. Ni dia punya chipset lah. ok, more stable signal, faster transmission and lower power consumption. ok, itu apa yang Hailu claim lah, yang berdasarkan apa yang diorang gunakan. Ini chipset ni Qualcomm QC3040. ok, for mic clear call, macam memang kebanyakan orang memang sarankan untuk beli Hailu W1 ni sebab dia punya mic tu memang clear. Itu nanti saya akan test lah nanti. Dia punya touch control ni nanti kita tengok lah apa yang smartnya. ok, so cara buka kotak dia, kita tolak ke atas. ok, tarik. Alright, oh, kita tolak tepi lah. ok, letak tepi. Alright, so kat sini korang nampak tak Hailu? Alright, kat sini, kat tengah. Fokus. ok, tarik. Alright, so tarik ke atas. ok, so inilah dia. Ada dia punya case dan juga earbuds dia kat sini. ok, so tak sinilah. ok, so kita ambil dia punya casing dia dulu. So casing dia memang ringan, so nampak tak? ok, so kita buka dia plastik ni. 1, 2, 3. ok, satisfying. Alright, so memang ringan. Dia punya case ni, finishing matte, so korang boleh expect lah dia punya ni memang sangat-sangat licin. Bukan sangat licin, dia macam kalau grip tu tak rasa macam terlalu yelah, selamat lah bila grip tu kan. ok, so dan dia ringan. ok, memang ringan gila. Tapi kalau korang nak buka ni, nampaknya kena buka dua tangan lah, tak boleh nak guna satu tangan. So ya, kena buka dua tangan. ok, alright, so ini pula dia punya earbuds. ok, kita ambil lah. Oopsie. ok, earbuds satu yang belah kanan dan juga yang belah kiri. Alright, so ya, inilah dia. Pun ringan juga dia punya earbuds ni. Dan nampak tak? Autofocus please. So ya, kita tengok kat belakang dia. Bukan belakang lah, di dalam ni lah, dalam kotak dia. ok, so ni letak tepi dulu dah. Alright, so cara buka dia, kita tarik ke atas ni. ok, so dah buka lah. So dalam ni adalah dia punya manual. ok, so ni pula dia ada kabel type C. ok, so nampak tu besar-besar type C tu kat situ. Dan juga dia punya ni lah bud spare tu, macam dia adalah size dia kan. ya, kita tengok. ok, type C. ok, memang nice. So maksudnya dia boleh charge dengan laju lah. ok, mic dia ada dekat situ, atas satu, bawah satu. So ni atas satu, atas ni satu. Ada nampak tak? ok, tak tahu korang nampak ke tak. Tu dia. ok, lubang tu satu, sini satu, bawah ni. So dua ni, dua sini. So ni lah, ada empat lah, betul lah tu. So kat sini dia ada beritahu lah cara nak guna. ok, klik MFB button ni. MFB tu apa? ok, so double klik MFB button dekat left. On left ni, L ni left lah. So kalau left dia akan skip track backward. Kalau R ni double klik, dia skip track forward. ok, so kalau klik FM ni, kalau call lah, sama ada jawab call ataupun untuk end call. ok, maksudnya ni kalau dua-dua lah. Maksudnya dua-dua tu
belah kiri dan belah kanan memang akan boleh lah untuk pause ataupun play sebuah lagu ataupun angkat call ataupun end call. Okey, so ni pula ada untuk kita macam kejutkan kita punya voice assistant. Kalau iPhone Siri lah, kalau Android nombor satu lah Google Assistant ke, ataupun kalau Samsung Bixby kan. Okay, so triple click lah kalau untuk kejutkan Google Assistant tu. Okay, so kalau kita tengok kat sini, dia beritahu lah dua ni adalah charging contact dia. So tengoklah, alright, mana. Okay, so ni charging contact. Alright, so ni adalah belah mana? Ni belah kiri, so letak belah kiri lah. Okay, belah kiri. So nampak dia melekat kat situ, magnetic. Ni pun sama juga, ni belah kanan. Okay, so nampak merah tu tengah charging lah. Alright, so tadi saya macam tertanya apa benda MFB tu. MFB tu dia punya situlah, dekat bahagian badan earbuds tu, untuk charge kat situ, untuk control lah. Alright, so rasanya tak ada benda lah kot. So kat sini dia ada beritahu lah cara nak on dan cara nak off benda ni lah, earbuds tu. So kalau anda kata di kat luar kotak lah, maksudnya casing hilang ke apa kan. So cara nak hidupkan dia, biasanya kalau kita buka casing tu, dia akan on lah. Dia siap on bila keluarkan kan. Ataupun kalau in case lah case tu tak ada, so long press dekat MFB dekat badan dia. Okay, kita touch kat situ selama 1.5 saat dan dia akan hidup lah. Manakala untuk power off dia, biasanya kita akan letak dan tutup kan. Macam tu lah, ni pun sama. Tapi in case kalau case tak ada, casing dia tak ada, so cara nak tutup dia adalah kena long press dekat dia punya badan tu selama 4.5 saat. Ok, kemudian kita tengok sini pula yang dia punya lampu LED indicator tu. Kalau 3 lampu menyala, maksudnya 70% hingga 100% lah dia punya bateri casing tu. Kalau 2 lampu saja menyala, 30 hingga 69%. Kalau satu saja, kosong hingga 29%. So ni lah dia punya LED. Ok, mana dia? Ok, tak menyala lagi ni. So kita kena buka dulu sikit. Ok, pasang balik. Alright, so nampak tak lampu tu? Ok, so ada 3 biji lah menyala. Ok, so maksudnya dia maybe dalam antara 70 hingga 100%. Okey, apa pendapat saya tentang Halo W1 ini? Okay, saya bukanlah seorang audiophile nak cerita pasal sound audio ni. So saya akan just ceritakan saya sebagai seorang pengguna biasa, okay, dari perspektif sebagai seorang pengguna biasa yang just mahukan sebuah TWS dengan sound yang sangat segedap. Memang saya boleh kata sangat-sangat baik lah. Memang sangat-sangat padu. Dia punya macam bass ke treble pun benda saya ni korang faham lah kot. Memang saya sangat deep. Vokal penyanyi tu memang saya sangat jelas. Dan dia punya instrumen tu kan, instrumen dalam sesebuah lagu tu memang korang akan dengar tersusun dengan cantik. Memang saya sangat clear. Memang kalau korang adalah seorang penggemar muzik, korang akan dengar satu-satu. Korang macam akan dapat teka, oh lagu ni dia ada gunakan instrumen yang ni, dia gunakan instrumen yang ni. Memang saya boleh kata memang sangat-sangat clear. Memang saya sangat deep. Nak buka lagu dekat YouTube kan, dekat YouTube Music kan ada keluar iklan dulu kan. Semasa dah keluar iklan sahaja tu, saya dah macam wow, like macam tak percaya saya beli ni pada tanda harga RM130. Memang saya sangat padu gila dia punya sound dia. Okay, untuk mikrofon dia memang saya sangat clear. Okay, macam saya record sekarang, apa yang saya record inilah yang saya akan tunjuk kat korang. Memang sangat-sangat clear, saya boleh kata kat korang. Memang clear-clear dia punya mic. Macam korang macam akan rasa macam serius lah ini harga dia 130. So untuk kelemahan dekat dia punya mikrofon ni, apa yang saya perasan, okay, mula-mula saya ingatkan mikrofon sebelah ni rosak tau. Macam kenapa yang sebelah sini macam dia punya korang faham kot, dia punya bar tu macam tak naik kan. Kenapa belah sini macam naik, belah sini tak? Saya kan mikrofon problem. Tapi apabila saya off belah sini dan biarkan sini on, hidup pula, boleh pula dengar belah sini. So maksudnya dia macam agak tak tally tau dia punya mikrofon tu. Dia macam agak tidak menepati apa yang selling point diorang, iaitu 4 mikrofon. Sebab macam kalau macam tu lah gayanya kan. So maksudnya selama ni kita boleh guna 2 mikrofon je lah, iaitu 2 kat sini kan, 2 salah satu je lah. Okay, 2 kan, 2. So maksudnya kalau dah macam tu, maksudnya boleh guna 2 lah. Maksudnya tak tepat lah dengan
apa yang di selling point kan, iaitu 4 mikrofon tu kan. Cuma saya harapkan untuk improvement, mungkin Hello nak lancarkan Hello W1S ke apa ke kan. Saya cuma boleh harapkan untuk improve lah dari segi mikrofon supaya dapat tally, supaya memang tepat dengan apa yang di selling point kan, iaitu 4 mikrofon. Okay. Tapi still memang still okay gak sebenarnya. Okay. Dia bukanlah satu masalah yang besar. Yalah, lagipun harga dia pun memang sangat-sangat murah, iaitu bawah 150 kan. Ya apa, RM130 saja. So nak kena terima lah kan. Tapi still okay, macam korang dengar still okay kan. Dan lagi satu, apa kelemahan dia benda touch ni memang dia punya respon tu agak lambat. Macam contohnya saya nak kejut saya punya Beats B kat full Samsung tu lah. Saya connectkan dengan full Samsung, nak kejut Beats B tu kan, untuk buat command tu. Macam saya tap 3 kali, dia barulah dia celambat sikit. Dia macam okay, dorang dalam 1-2 saat, nanti baru akan tek. Masa barulah Beats B tu bangun. Macam tu. Dia macam, sebab dia setiap kali kita touch, dia kan ada bunyi tau. Cuma ini, kita touch, okay, tunggulah dalam 1 saat, barulah keluar bunyi. Maksudnya keluar bunyi satu touch. Kalau kita touch 2 kali, dia akan bunyi tik-tik 2 kali lah. Dan memang lambat lah saya kata. Memang dia macam agak slow respon. Tapi still okay lah untuk sebuah TWS dengan harga 130 kan. So itu je lah. Memang untuk overall saya boleh kata untuk mikrofon dan juga sound dia memang padu. Saya tak tipu, memang sangat-sangat padu. Memang saya sangat sarankan kalau korang penggemar muzik yang nakkan sebuah TWS yang dengan sound yang sedap, memang saya sarankan untuk beli je Hello W1 ni. Dan mikrofon dia macam korang dengar, saya tak tahu, bagi saya memang clear, memang sangat-sangat clear lah. Dan korang akan dengar, korang akan nilai sendiri. Untuk mikrofon ni pun salah satu sebab kenapa kena beli. Cuma kelemahan dia yang lain-lain tu macam tak tally antara dua ni ke, macam saya cerita tadi tu, itu saya rasa kelemahan yang kecil lah. Dia macam kelemahan yang ada pada sebuah TWS yang berharga bawah 150. So dengan dia punya touch tu, respon dia rasanya itu bukanlah benda-benda yang besar pun. Okay, so itu sahaja. Jadi sekian sahaja video saya untuk kali ini. Kalau korang dapat info dari video saya dan suka dengan video saya, korang boleh consider untuk tekan butang like dan klik butang subscribe, sebab lepas ni akan ada banyak lagi video-video saya yang akan datang insya-Allah. So sehingga kita berjumpa lagi, terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum.